Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimu bi khair ya karim. Oke, kita jumpa lagi pada pagi ini. Oke, hari ini Uncle mau belanja kamu. Uncle berada di kaki Gunung Kinabalu. Oke, belakang Uncle tuh kamu boleh nampak betul-betul Gunung Kinabalu dari jarak dekat. So, seperti biasa, hari ini Uncle akan share lagi info mengenai isu Mahkamah Syariah untuk kita sharing apakah isu-isu di Mahkamah Syariah mengenai undang-undang syariah. So, sebelum tu Uncle mau introduce Uncle punya diri. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah atau lebih dikenali dengan peguam syar'i. So, hari ini kita sambung lagi sesi sharing kita isu syariah yang berlainan pula. So pagi ni best sangat sebab kita di Kundasang, especially untuk video ni. Jadi selalu je kita sharing-sharing, mungkin kita mau perkenalkan diri lah kan. So perkenalkan diri masa kecil-kecil lah, masa kecil-kecil dari mana? Oke, Uncle lahir di daerah Tenom dan dibesarkan di daerah Sepitang. Sebab Uncle punya bapa ni cigu, so dia banyak pindah-pindah. So, Uncle start sekolah menengah di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu, first batch tahun 91. So, selepas habis tingkatan 5, Uncle melanjutkan pelajaran di Universiti Melaya. Uncle matrix dulu dekat Nilampuri, Kelantan. Lepas tu pergi menghabiskan ijazah sarjana muda di Universiti Melaya Kuala Lumpur. Di situlah bermulanya Uncle punya pendidikan tamat di Universiti Melaya. So selepas tu keluarga. Lepas tu Uncle setelah tamat pengajian, Uncle try untuk berniaga. Lepas tu dalam tu juga Uncle mendirikan rumah tangga, alhamdulillah. Dan Uncle bergiat dalam perniagaan, pembinaan, perkhidmatan, itu sebagai seorang kontraktor waktu tu kelas E. Uncle jadi kontraktor. Tenggelam timbul pada tahun 2007. Uncle join sebagai guru Jekov. Di situlah bermulanya Uncle menjadi seorang guru pendidik selama 6 tahun. Selepas tahun 2014, Uncle resign jadi seorang guru dan terus berkecimpung di dalam dunia undang-undang. Dan pada tahun 2016, Uncle membuka firma guaman sendiri. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini Uncle sudah beramal lebih kurang dalam 3 tahun lebih lah sebagai seorang peguam syar'i. So okay lah, pagi-pagi ni best kita sharing yang best-best lah kan. So dalam satu family tu kan, apakah hak, bukan hak lah, apakah yang sepatutnya diberikan kepada isteri ni secara asas, macam rumah kah, apa kah? Okey, di dalam hak isteri, di dalam nafkah isteri ni, dia merangkumi kita kena bagi tempat tinggal, pakaian, minuman, perubatan dan kebajikan isteri itu sendiri. Maksudnya di sini banyak orang terkeliru, apakah dia nafkah isteri, sampai isteri sendiri tidak tahu apa yang diiktiraf sebagai nafkah isteri itu. Nafkah isteri merupakan satu perbelanjaan pribadi si isteri. Apakah perbelanjaan pribadi si isteri itu?
sudah tentulah hak tempat tinggal dia, dia punya pakaian apa semua, pribadi dia, perubatan dia, kesihatan dia, semua itu merangkumi nafkah istri. Jadi kalau kamu tahu apakah perbelanjaan kos terhadap diri istri itu, itulah yang diiktiraf di mahkamah mengenai nafkah istri. So kita tengok dulu matahari yang akan terbit. Cantik sekali di Sabah. Oke, hari ini kita berpeluang tengok matahari terbit daripada gunung. Inilah aktiviti kami family, suka jalan-jalan. So kita sambung. Ramai pasangan yang baru kahwin kan, dorang tak faham ni pasal nafkah, apalagi kalau isteri yang bekerja ni, yang pegawai-pegawai. Okey. Nafkah isteri ini merupakan satu perkara wajib yang perlu dilunaskan oleh seorang suami. Jadi sebelum si isteri itu membuat satu tuntutan di mahkamah, bermaksud nafkah isteri itu belum ditentukan kadarnya. Dan kadar yang sepatutnya diberikan oleh seorang suami adalah berdasarkan kemampuan dan keperluan si isteri. Jadi masalah kemampuan dengan keperluan si isteri ini dia perlu selari. Kadang-kadang ada yang ambil kesempatan, dia cakap gaji saya kecil, so saya bagi kau nafkah 100 sahaja. Kita macam ginilah. Kadang-kadang oleh kerana dia isteri kita tu, banyak suami-suami ini dia bagi nafkah macam yang tidak sepatutnya. Macam manakah nafkah yang sepatutnya? Kita mengambil kira gaji seorang pembantu rumah. Kalaulah seorang pembantu rumah, kadar gaji yang telah ditetapkan sekarang di dalam lingkungan RM1,000, adakah kita akan memberikan isteri kita kurang daripada 1,000? Itu persoalannya. Sebab sekarang ini di dalam mahkamah syariah tidak ada satu kadar spesifik yang telah ditetapkan oleh undang-undang berapakah kadar nafkah isteri yang sepatutnya dibayar. Tapi kita sebagai seorang manusia yang boleh membandingkan di antara pembantu rumah dan isteri kita, bagilah satu kadar nafkah terhadap isteri itu yang munasabah. Yang orang cakap tinggikanlah darjat isteri itu berbanding dengan pembantu rumah. Jadi kalau contohlah kan dalam mungkin you can give some advice kan for especially untuk dalam keluarga lah. Kalau macam perbelanjaan rumah selalu tu macam beli groceries semua tu kan, siapa yang perlu sediakan, siapa yang perlu beli semua tu. Sebab selalunya kan perempuan yang masak di dapur, perempuan lah juga yang membeli semua groceries ni. Okey, dari segi keperluan asas keluarga, tanggungjawab suami itu adalah satu kemestian. Maksudnya di sini, isteri ini sepatutnya tidak ada mengeluarkan apa-apa kos terhadap perbelanjaan isi rumah. Semua perbelanjaan seharusnya dan sepatutnya dikeluarkan oleh para suami. Maksudnya sudahlah si isteri ini suri rumah, sepatutnya kita suami yang menyediakan keseluruhan keperluan keluarga tersebut, maupun beli barang dapur ke apa semua, itu adalah tanggungjawab suami. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, kebanyakan suami ini dia bagi alasan sibuk untuk membeli keperluan tu. Jadi uncle harap alasan ni tidak diteruskan lah. Maksudnya kita kena pandai bahagi masa untuk menyediakan segala keperluan keluarga bagi melengkapkan keperluan keluarga tu untuk kehidupan. So selalunya kan macam kalau keperluan untuk 4 orang anak, untuk seorang isteri lah, untuk satu isi rumah kan, selalunya kalau how you advise them, seminggu tu berapa kali tu kena pergi pasar, kena pergi beli groceries. Okey, kita pun tahu apabila kita berada di rumah, semua bekalan rumah ni kita agak sukar untuk
menyukupkan stok sebulan. Apa yang Uncle boleh advise, kita pergilah mengikut keselesaan keluarga masing-masing. Sebab membeli belah ni dia mengikut kebiasaan atau keselesaan keluarga tersebut. Tapi kalau macam Uncle akan pergi membeli keperluan tu seminggu sekali. Maksudnya dalam seminggu sekali itu kita boleh perhatikan kita punya peti ais, dapur, apa yang kurang, apakah keperluan yang diperlukan oleh anak-anak maupun isteri. So sambil tu bolehlah kita bersama-sama suami dan isteri membeli keperluan tu bersama. Dan ini lebih mengeratkan hubungan di antara suami isteri dan mengetahui apakah kehendak-kehendak keperluan keluarga kita. So lepas tu boleh dating makan kan? Ya, bolehlah dating makan. Kalau pening mau bawa anak, jalan 2 orang saja, kan? So okay, kalau macam bagi isteri yang bekerja kan, kan dorang ada kereta, betul? Selalu macam kalau saya lah, kalau kawan-kawan pun cakap dorang ada kereta, saya tertanya-tanya lah macam what is the best one, siapa yang bayar kereta tu, siapa yang isi minyak kereta tu untuk isteri bekerja, macam mana tu selalu kalau the best advice? Actually, seperti mana yang telah Uncle cakap, di dalam Islam, segala keperluan keluarga termasuk anak dan isteri itu adalah ditanggung oleh si suami. So, maksudnya di sini, apa-apa keperluan si isteri itu sepatutnya kita yang tanggung. Tetapi, seandainya ada perbincangan di antara suami dan isteri, dan si isteri itu orang cakap ikhlas untuk membantu, itu terpulang di bawah perbincangan antara suami isteri itu. Tapi yang sebaik-baiknya menjadi tanggungjawab suami untuk menanggung segala keperluan isteri, termasuklah bayaran kereta, minyak kereta. Itulah yang sebaik-baiknya mengikut hukum syarak. Disediakan segalanya oleh si suami. Tapi kan suami cakap bilang, kalau saya yang sedia semua nanti tidaklah duit saya, dia cakap. Tapi dia orang tak percaya tu rezeki tu kan. Ya, kebanyakan orang kita ni dia susah untuk percaya rezeki itu. Dorang sentiasa berjimat cermat lah konon. Sebenarnya semakin kita membelanjakan terhadap isteri dan anak-anak, insya-Allah Allah akan memberi rezeki kita tu lebih murah. Okey, belum ada lagi orang sekarang ni membelanjakan hartanya terhadap isteri dan anak-anak tu dia jadi bankrupt. Selalunya bankrupt tu perkara yang lain. Jadi Uncle harap persepsi tersebut dapatlah dikikis oleh suami supaya segala keperluan dan tanggungjawab keluarga tu ditanggung oleh suami. Okey. Dalam satu relationship kan, selalu macam ada kurang kesefahaman kan. Contoh macam dengan keluarga mentua apa semua tu. So apa yang sangat penting dalam satu family tu, especially suami isteri? Macam kalau saya fikir communication lah yang sangat penting. Okey, di dalam hubungan keluarga, Uncle advice agar suami isteri itu ada komunikasi di dalam perhubungan. Contohnya macam mana suami isteri itu boleh berinteraksi di antara keluarga masing-masing, sama ada di pihak suami ataupun di pihak isteri. Apa yang menjadi masalah rumah tangga yang boleh menyebabkan perceraian, 30-40% adalah disebabkan oleh pihak ketiga. Apa yang dimaksudkan oleh pihak ketiga adalah keluarga di pihak suami ataupun isteri masuk campur di dalam hal rumah tangga, dan yang inilah yang menyebabkan sehingga berlakunya perceraian. Jadi perkara yang kita anggap remeh, temeh dan kecil ini kadang-kadang boleh menyumbang terhadap berlakunya keruntuhan rumah tangga. Jadi untuk mengelak perkara demikian adalah lebih baik suami isteri itu mempunyai komunikasi yang baik di antara keluarga masing-masing. Contoh kan macam dalam family ni, mana ada yang perfect. Betul. Dia ada pincang sana, pincang sini. So sebagai suami isteri kan, how do you advise? Do you advise
the family to stay in the same house as other family kah, atau use advice macam mana? Okey, di dalam kita sebagai suami isteri ni, uncle advice agar kamu lebih berdikari, iaitu cuba untuk tinggal berasingan daripada keluarga. Itulah cara yang sebaik-baiknya untuk kamu membina keluarga kamu sendiri. Memang ramai yang banyak menumpang di rumah keluarga maupun di rumah mentua ataupun keluarga sendiri. Tetapi adalah lebih baik seandainya kamu boleh hidup berkeluarga sendiri, iaitu di antara suami, isteri dan anak-anak sahaja. Itu tidak salah pun tinggal di rumah siapa-siapa pun. Betul, tidak salah. Cuma yang digalakkan adalah supaya kita itu menyediakan rumah sendiri untuk isteri kita dan anak-anak kita. Ini you say according to your experience lah, Yes, kan? With ini the uncle advice families. berdasarkan pengalaman. Sebab apa? Apabila seorang suami isteri itu tinggal di rumah keluarga, perkara ini lebih banyak mendatangkan masalah suami isteri itu tersebut. Jadi uncle advice adalah lebih baik, bukan uncle cakap tidak bagus tinggal rumah keluarga, tapi adalah lebih baik jika kamu dapat menyediakan rumah kamu sendiri untuk suami isteri dan anak-anak itu. Okay, bagaimana pula dengan macam mana, how are you going to advise the fathers lah, kan, bapa-bapa ni yang selalu sibuk? Macam mana kamu advise dia to get more rapport lah, lebih rapat dengan isteri dan anak tu dari segi keagamaan, religious? Okey, kita sebenarnya di dalam rumah tangga ni, dia bermula dengan perkara basic. Apakah perkara basic yang perlu kita kuatkan? Iaitu solat. Apabila kita ini seorang yang menjaga solat 5 waktu, dan solat 5 waktu tu dijaga dari segi bersembahyang bersama ahli keluarga, perkara ini merupakan satu tunjang ataupun satu basic terhadap kekuatan rumah tangga tersebut. Jadi uncle advice, perkara basic inilah yang pertama sekali diutamakan oleh para suami maupun isteri dan anak-anak. Disebabkan perkara basic ni ramai yang mengabaikan, ini merupakan salah satu penyebab keruntuhan rumah tangga tersebut. Jadi uncle harap bagi mereka yang masih belum memulakan untuk solat 5 waktu, bolehlah setelah mendengar video uncle ni memulakan untuk berjinak-jinak dalam melakukan solat. Berjinak-jinak ah? Sebab banyak orang ni yang bagi alasan, apa guna sembahyang kalau tidak ikhlas. Tak payah tunggu ikhlas. Sebenarnya dalam solat ni tidak payah tunggu ikhlas. Sebab kalau kamu makan tu tiada ikhlas, kamu tunggu lapar baru makan. Ada yang tidak lapar pun mau makan. So solat ni merupakan satu tanggungjawab, kewajipan kita sebagai hamba terhadap Tuhan. Jadi maksudnya di sini kewajipan tu, apabila kewajipan yang telah diarahkan untuk kita buat pun kita culas, tidak mustahil kita culas tanggungjawab terhadap keluarga, isteri dan anak-anak. Ada yang cakap buat apa sembahyang, tak kusyuk pun. Tak tahu bila kita kusyuk ah. Kalau kita selama kita sembahyang ni, entah sedangkan bila orang kita yang kusyuk. belajar ilmu agama pun belum tentu sembahyangnya itu kusyuk. Even imam yang menjadi imam terhadap solat kita di masjid tu tak pun tahu bila belum kusyuk. tentu dia tu kusyuk. Kusyuk ni adalah orang cakap subjektif, bukan dinilai oleh manusia. Jadi solatlah kamu seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar perkara basic ini boleh menjamin kegembiraan ataupun kebahagiaan satu rumah tangga tersebut. Okay, so kita ceritalah pasal harta lah, kan. Okay. Kalau pagi-pagi ni best kita cerita pasal harta, dia lebih general, semua orang boleh tahu.
So apa yang kita boleh share pasal harta ni? Okey, seperti mana yang biasa Uncle selalu sharekan mengenai ikatan hibah. Siapakah yang perlu membuat ikatan hibah? Golongan sasaran manakah yang sepatutnya membuat satu ikatan hibah semasa hidup? Okey. Beberapa klien telah pun WhatsApp Uncle, kadang-kadang telefon bertanya macam manakah mereka supaya dorang ni boleh menyediakan satu harta terhadap orang yang dorang sayang ni, terutamanya macam anak angkat ataupun sama ibu bapa dorang yang berada mungkin jauh. So benda ni menjadi satu persoalan di mana banyak lagi yang tidak faham, sebab kalau dorang ni orang kerajaan, selalunya pencen tu diperolehi oleh si isteri dan anak. Yang itu yang selalu orang faham. So apabila di dalam harta faraid ni ramai yang belum mengetahui berapakah portion ataupun bahagian isteri, anak dan ibu bapa tu sendiri. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan tersebut adalah menjadi satu kemudahan apabila ikatan hibah ni dapat dilakukan oleh si pemberi ini kepada orang yang dorang mahu bagi. Sebab apa? Di dalam ikatan hibah kita boleh memberikan segala harta yang sempurna terhadap siapa yang kita mahu. Tidak kisahlah orang tu ada kaitan darah ataupun tidak, sama ada dia Islam ataupun tidak, kita berhak untuk memberikan harta terhadap orang yang kita kehendaki. Okey, mesti banyak yang tertanya-tanya, Uncle, kenapa mau bagi lagi bapa mama dia? Sedangkan bapa mama dia ni pun ada hak ataupun ada bahagian di dalam pembahagian harta secara faraid. Okey, sebenarnya orang ataupun prospek klien Uncle yang bertanyakan tu, di mana ibu bapa dia ni bukanlah beragama Islam. So maksudnya dia ni merupakan seorang mu'alaf. Seperti mana yang kamu ketahui, harta pusaka tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan Islam, walaupun orang itu adalah ibu bapa si mati. So di dalam hukum Islam, dia memang tidak boleh menerima faraid. Walau bagaimanapun di dalam undang-undang syariah ada memperuntukkan hibah terhadap golongan demikian. Sebab kebanyakan orang di Malaysia ni dia belum tahu apakah maksud hibah, apakah keperluan hibah tu. Orang lebih ramai mengetahui mengenai perkataan wasiat. Jadi apabila orang tidak faham atau tidak tahu mengenai hibah ni, sebab itulah kurangnya kesedaran terhadap betapa pentingnya membuat ikatan hibah semasa hidup bagi merancang harta yang hendak diberikan terhadap orang yang kita kasihi. So, di dalam video ni Uncle mau offer kepada semua follower Uncle maupun keluarga Islam Sabah agar mengambil peluang untuk mendapatkan informasi ataupun e-book secara percuma daripada Uncle, untuk kamu lebih faham apakah beza wasiat dan apakah bezanya hibah di antara wasiat dan hibah, dan apakah keperluan, siapakah yang semestinya membuat ikatan hibah semasa hidup. So mungkin boleh sharing pasal ikatan hibah yang yang baru-baru kamu ada handle kah? Okey, Uncle sudah buat kes ikatan hibah ni, beberapa kes di mana kes yang Mungkin boleh sharing dia punya bentuk golongan-golongan. Okay. Golongan yang buat hibah ni kebanyakannya golongan yang berkeperluan tinggi terhadap merancang harta tersebut semasa hidup. Apakah golongan tersebut?
Oke, golongan yang pertama nih di mana mereka nih tidak mempunyai anak lelaki. Oke. So, kenapa orang yang tidak punya anak lelaki ini perlu membuat ikatan hibah? Oke. Di dalam faraid, apabila seseorang itu tidak mempunyai anak lelaki, dia hanya mempunyai anak perempuan. Apabila ayah dia sudah meninggal dunia, so hak faraid itu akan naik kepada adik-beradik si pemberi itu tersebut. So macam mana pula yang anak angkat ni? Macam mana? Kalau yang ada anak angkat, Oke, orang yang ada anak angkat nih, dia perlu membuat ikatan hibah. dia definitely memang tak boleh mewariskan harta kan? Orang yang tidak ada kaitan darah seperti anak angkat nih, dia tidak akan mendapat bahagian di dalam, Confirm lah. confirm tidak akan mendapat harta pusaka. Dalam faraid pun dia tidak akan dapat apa-apa bahagian di dalam harta tersebut. Jadi ikatan hibah inilah yang membantu agar anak yang dipelihara daripada kecil ini akan mendapat bahagiannya apabila kita sudah meninggal dunia. So bagi yang orang ada anak angkat ni, Bagi orang yang ada anak angkat nih, ikatan hibah merupakan satu perkara yang perlu dan mesti bagi mereka seandainya mereka ni berhajat untuk memberikan harta, sebagian harta tersebut kepada anak angkat ni apabila dia sudah meninggal dunia. tak payahlah argue kenapa dia tak boleh dapat, kenapa dia Yes. berbintikan macam mana. Ya, di dalam tak payah ikatan argue semua tu. hibah, dia apabila harta tu sudah dibuat ikatan hibah, maksudnya apabila berlakunya kematian, harta tersebut tidak akan menjadi harta pusaka. Dia akan menjadi harta hibah. Maksud harta hibah ni, harta yang sudah dirancang untuk kepada siapa diberikan apabila berlakunya kematian. Okay, satu lagi kes kita mau share pasal mereka yang ada anak special ni. Yes. Yang baru-baru ini pun ada beberapa klien yang datang untuk membuat ikatan hibah disebabkan mereka ni mempunyai anak autism, dan ada juga klien yang datang disebabkan anak mereka ni dalam golongan sindrom Down, dan ada lagi yang datang tu disebabkan oleh anak mereka ni OKU. Mau diceritakan ni, asal saja anak yang ada kad OKU, mereka akan cuba merancang harta mereka dalam membuat ikatan hibah. Dia punya rasional dorang buat ni sebab nanti dorang bila dorang tiada, budak-budak ni susah mau Betul, meneruskan normal life lah. Yes, sebab apa? Kebanyakan golongan OKU ni, dorang ni memerlukan seorang guardian ataupun pemegang amanah yang dalam tempoh yang panjang. Ada kemungkinan pemegang amanah ni akan memegang amanah bagi melindungi golongan OKU ni mungkin sehingga seumur hidup. Jadi di dalam faraid kita tidak ada portion lebih terhadap golongan tersebut, di mana perbezaan pembahagian tu hanya mengikut jantina anak-anak. Kalau anak lelaki dia akan dapat 2 bahagian, yang anak perempuan akan mendapat sebahagian. So maksudnya di sini, sedangkan kita mengetahui anak golongan OKU ni dia lebih memerlukan Special care. special care. Maksudnya kalau ada harta kita tu, dia ni adalah golongan yang perlu diberi lebih disebabkan oleh kekurangan kemampuannya untuk memperolehi harta tersebut. Jadi apabila kita merancang ikatan hibah ni, bolehlah kita merancang terhadap anak OKU ini untuk diperuntukkan harta yang lebih bagi bekalan mereka apabila kita sudah meninggal dunia. Okay, so bila kita macam contohlah ibu bapa tu ada rumah kan. Ya. So rumah tu dia bagi kepada anak yang special ni kan. Yes, Apakah betul. rasional dia? Macam kalau saya fikir rasional dia ialah mustahil juga budak-budak seperti ini ada kemampuan untuk mempunyai rumah atau membeli rumah suatu hari nanti. Okey, apa Uncle mau share pengalaman juga. Ada beberapa klien Uncle tu dia mempunyai beberapa biji rumah, di mana dorang telah menghibahkan 2 buah rumah terhadap anak-anak mereka.
Di dalam yang menghibahkan ini, di mana anak OKU ni telah dihibahkan sebuah rumah bagi kegunaan anak OKU tersebut. Mereka mengetahui bahawa anak OKU ni mungkin tidak akan tinggal bersorangan, di mana mereka telah merancang sebuah rumah tu diserahkan kepada OKU tersebut bagi mendapat manfaat. Orang yang menjadi pemegang amanah ni bolehlah menggunakan wang daripada manfaat sewaan rumah tersebut untuk dibelanjakan terhadap anak OKU tersebut. Actually kita ni sharing je, bukannya Yes, kita bukan mau tunjuk the way macam mana, tapi Ya. ini salah satu perancangan keluarga, macam mana perancangan harta tersebut dorang rancang di dalam ikatan hibah bagi memudahkan apabila berlakunya kematian, anak OKU ni orang cakap adalah harta yang orang cakap boleh menjamin untuk dia meneruskan kelangsungan hidupnya. bukannya mau memperkecilkan golongan mana. Sebab apa? Kita tahu setiap manusia tu mempunyai beban kewangan yang berlainan. Apabila perancangan ini dirancang secara baik, hal ini dapat membantu orang yang hidup kemudian tersebut. Okay, so hari ni kita sudah sharing tadi tips untuk Hibah, untuk apa rumah tangga lah, especially pasangan yang baru berkahwin kan. ya, Lepas tu kita ada cerita sikit pasal hibah, ada beberapa kes yang sedang handle, kes anak angkat dengan orang yang ada anak kelainan upaya ni kan. So before we wrap up ini video untuk kali ini, what is your advice lah, ataupun what do you want to say to your follower? Okey, Uncle harap follower Uncle tidak boring untuk join Uncle punya every sesi video atau live. Kita sama-sama belajar apakah undang-undang syariah tu. Ya, sambil tengok view cantik. Sambil kita orang cakap kupi-kupi di rumah kan, santai-santai. Uncle pun orang cakap enjoy mau buat video ni di tempat yang berlainan. Hari ini Uncle berada di Kundasang. Okey. So Sekarang di jam belakang berapa? Uncle ni Pagi lah. sekarang ni memang Kita tengok matahari. Matahari terbenam. baru Terbenam. terbit. Uh-uh. Baru 6.30 ni sekarang ni. Okey. 6.30 pagi matahari sudah terang. Lebih kurang lah. Inilah keadaan di Kundasang Ranau. Inilah aktiviti kami satu family. Kami suka jalan. Okey. So bagi mereka yang belum berkesempatan untuk berjalan-jalan sama keluarga, bolehlah merancang, okey. Sebab untuk jalan-jalan sama family ni orang cakap tidaklah perlu kita mau belanja yang besar. Mungkin mengikut bajet masing-masing. Macam Uncle ni, Uncle pun ambil yang bajet rendah saja. Pergi sewa homestay sama family sebab ramai anak. Jadi bagi mereka yang orang cakap macam Uncle sudah ni yang 3 bulan terperap di rumah, bolehlah bawa anak-anak. Okey. So Uncle harap sesi sharing Akan memberi manfaat. video Uncle ni mengenai isu perundangan syariah ni memberi manfaat kepada semua khasnya keluarga Islam di Sabah dan follow Uncle, supaya kamu mendapat manfaat yang berguna terhadap keprihatinan kamu untuk faham undang-undang syariah itu sendiri. Uncle harap Uncle punya usaha CSR ini dapat membantu semua keluarga Islam yang kurang faham mengenai undang-undang syariah. So Uncle akhiri sesi kita pada pagi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.